Selanjutnya serahkan kepada Pendeta Romili. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. 大家平安，祝你们早上好。 Kalau lihat wajahnya semua sehat-sehat, semua dipenuhi berkat oleh Tuhan. Amin. 就是看到你们的面色，看起来大家都健康，神都祝福你们。 Hari ini saudara mau berkat tokoh. 开始，但是是生命的终结，你们赞成吗？ Ada orang yang memulai dengan baik tapi akhir hidupnya buruk. 有些人他们开始的时候很好，但是结果的时候却不大好。 Biasanya kita akan bilang apa saudara? 我们平时怎么讲他们呢？ Awal hidupnya, tengah hidupnya baik tapi kemudian berakhir dengan buruk. 他的起先的生活还有中间的生活都是很好的，但是他的终结却是不好的。 Biasanya kita akan bilang, aduh, sayang sekali. 我们会替他可惜。 Nah saudara, hidup dan mati kita itu ada di tangan Tuhan. 弟兄 Betul? 姐妹们，我们的生命是掌握在神的手中，是吗？ Tidak ada satupun dari kita yang tahu kapan hari terakhir kita di bumi. 我们当中没有一个人知道我们最后的在世上的时刻是什么时候。 Sebab itu saya bilang begini, satu-satunya pelayanan yang boleh ganggu hari Sabat saya adalah kedukaan, saudara. 所以我要这么说，能够妨碍我侍奉的，首先就是因为有丧事。 Karena sampai hari ini puji Tuhan belum ada satu orang pun yang datang kepada saya kasih Muse, saya nanti hari ini akan meninggal, tolong layani kedukaan saya ya. 因为从来没有一个人来到面前说，牧师，我明天可能要过世了，请你来主持我的丧礼。 Nggak pernah ada jemaat yang kasih jadwal saya seperti itu ke saya. 没有一个信徒这样子告诉我。 Andai kata tahun 2025 adalah tahun terakhir kita, apakah saudara termasuk orang-orang yang akan menyelesaikan hidup dengan baik? 如果说这个2025年是我们每一个人的终结的年，那么我们是否已经完成了我 Apakah 们的？ saya dan saudara adalah orang-orang yang finishing well? 我和你们是否是一个能够有一个好的美好的终点的人们？ Saudara, dari data populasi yang ada di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa ini data dunia, saudara. 在这个联合国的人口数据那边，这样告诉我们说， Katanya tahun 2024 yang lalu ada lebih kurang 62,4 juta orang yang meninggal. 他说2024年有6240万的人过世。 Kalau kemudian kita buat dalam satu hari, itu berarti katanya ada 170 ribu, hampir 180 ribu orang yang meninggal dalam satu hari. 若是我们把它除的时候，我们就知道说每天差不多有17万的人到18万的人过世。 Kalau dibuat dalam 5 detik itu berarti dalam 5 detik ada 9 sampai 10 orang yang mengalami kematian. 若是我们用分钟来计算的话，大概5分钟里面就有9到10位的人过世。 Jadi sementara kita duduk di sini nih saudara, 当我们现在坐在这里的时候， saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, udah berapa yang meninggal dunia? 我就算1到5，有几个人过世呢？ Untuk penerjemah nggak bilang hitung juga 1, 2, kalau hitung begitu saudara udah 20 yang meninggal. 就是我也帮助数算的时候，可能就有20个人过世。 Kalau giliran kita tiba, apakah kita akan menyelesaikan hidup kita dengan baik? 若是我们的时候到了的时候，我们是否已经有了一个最好的终结呢？ Saudara, kita membahas ini karena tidak ada satupun dari kita kapan kita akan menyelesaikan hidup kita, betul? 我们来讨论这些事，是因为我们每一个人都不知道我们到底是什么时候最好。 Tanggung jawab kita bukanlah pada kapan menyelesaikannya karena tidak ada yang tahu, tapi bagaimana kita kemudian mempersiapkan jika hari itu datang. 我们的责任不是说什么时候我们应该完成我们的终点，但是是说我们要怎么样来预备好我们来面对我们的终结。 Saudara, dalam 1 bulan ini ada 2 pendeta yang saya kenal yang meninggal dunia. 这一个月里，我知道我所认知的2个牧师过世。
Yang satu di Jakarta umurnya 61 tahun dan satu lagi di Surabaya umurnya 58 tahun. 有一位是野城的牧师，他就刚刚61岁；另外一位是在泗水的牧师，他的年龄刚刚58岁。 Masih muda atau sudah tua saudara? 他们还年轻，还是已经年长了呢？ Ya, Bapak Ibu yang umur 80 tahun pasti bilang masih muda. 我们80岁的人当然是说他们还很年轻。 Tapi kita sepakat bahwa memang kedua hambanya ini masih produktif, masih bisa khotbah dengan baik. 所以我们说到这两位神的仆人，他们都是英年早逝，他们还能够很好的去讲道。 Papa saya meninggal usia di umur 46 tahun. Saudara. 我的父亲过世的时候刚刚46岁， Nggak ada yang tahu kapan waktunya, bukan? 我们都不知道什么事。 Oh, ada yang bilang nanti kalau sudah rambutnya berubah semua, nanti baru Tuhan panggil. Siapa bilang? 或者我们会说，等到我们的头发全都白花花的了，谁说这个是对的呢？ Kalau giliran saya tiba, apakah saya siap? 当轮到我的时候，我会说， Saudara, kita akan mengakhiri tahun 2025. 我们即将结束2025年。 Biarlah tema ini tidak hanya menjadi topik yang kita pikirkan untuk menyelesaikan bagaimana kehidupan kita, tapi bagaimana kita juga menyelesaikan tahun 2025 ini. 这个题目2025年，今天的题目就是告诉我们该如何来结束我们的在世的时候，但是也告诉我们怎样来结束我们2025年的生活。 Saudara, kalau lihat apa yang dilihat oleh dunia tentang finishing well, 就是我们照做世界的看法来说到这个完美的终点的时候， maka selalu berkaitan dengan ini, dengan pencapaian-pencapaian yang bisa dilihat oleh mata dan kemudian warisan pribadi. 那么这就是关于说我们能够看到的成就，还有是属实的财产。 Apa yang saudara sudah capai? Bagaimana tabungan saudara? Bagaimana harta saudara? Sudah banyak belum? 你已经拯救了，在哪一方面成功了？而且你有多少的财富？ Bagaimana karir? Bagaimana saudara dengan pekerjaan, dengan usaha? 我们的财富如何？我们的工作、我们的事业是如何呢？ Apakah saudara puas dengan hidup ini? Apakah saudara bahagia, punya keluarga yang bahagia? 你认为你自己对这个生命很满足吗？或者你觉得你已经拥有一个很美满的家庭？ Saudara, kalau ikut pandangan dunia, menurut dunia, finishing well itu seperti ini. 就是我们按照世界的角度来看，我们能够完美的终点就是这一些。 Kalau boleh kita punya harta bisa untuk 7 turunan. 就是可以的话，我们要有这个财富，可以留给我们期待的子孙。 Saudara, itu kalau ikut kata dunia. 那是按照世界所说的。 Kalau ikut kata dunia yang penting apa? Aku sukses, aku bahagia, aku dikenang. 就是照做世俗的看法来说，那完美的终点就是说我成功了，我已经很满足、很美满了，而且我也被人纪念。 Jadi kalau ikut kata dunia maka pusatnya adalah siapa? 若是照做世俗的眼光，那 Pusatnya? 焦点是什么呢？ Pusatnya wo, 那中心点是自我， saya. 我。 Saudara, kita bisa saja mengambil cara pandang ini. 我们当然也能够用这样的焦点来看。 Saudara boleh ambil cara pandang ini. Kalau mau finishing well ikut dunia. 我们也可以怎么说？如果我们要有完美的终点，那我们就跟随世界吧。 Tapi sebagai orang percaya Tuhan memberikan cara pandang yang berbeda. 但是我们身为信徒，神给我们另外的看法。 Saudara, firman Tuhan memberikan cara pandang yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh dunia ini. 神的话语给了我们和世界不同的看法。 Saya tidak baca semua dari firman Tuhan dari Yosua 14 ini, tapi saya ambil beberapa bagian saja. 我没有说全都要读这个耶稣雅书14章，但是我要拿其中的一些经文来读。 Saya bacakan ayat 8, ayat 9 dan ayat 14. 我要读第8节、第9节和第14节。 Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya,
Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat 14, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun orang Kenas itu sampai sekarang ini karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. 第8节这么说：然而同我上去的众弟兄，使百姓的心消化。但我专心跟从耶和华我的神。当日摩西起誓说：你脚所踏之地，定要归你和你的子孙，永远为业，因为你专心跟从耶和华我的神。自从耶和华。第14节，所以希伯伦做了基尼喜族耶夫尼的儿子加勒的产业，直到今日，因为他专心跟从耶和华以色列的神。Saudara kalau perhatikan dari ketiga ayat ini saya memberikan warna merah, ada kalimat yang sama, betul? 弟兄姐妹们，如果你注意到这3节经文里面有3个字句是差不多一样的。3 kali dijelaskan bahwa dari Kaleb sendiri dia bilang, aku adalah orang yang tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. 在这第8节的时候，加勒这么说：我专心跟从耶和华我的神。 Lalu kemudian Musa juga berkata bahwa Kaleb ini adalah orang yang tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. 然后加勒也说：因为你专心跟从耶和华我的神。 Lalu penulis kitab Yosua juga berkata apa? Kaleb juga mengikuti Tuhan Allah Israel itu dengan sepenuh hati. 然后这个耶稣雅记的作者也这么说：因为他专心跟从耶和华以色列的神。 Saudara, ada nggak orang yang bilang sama saudara, bilang, waduh bapak ibu ini ya, sungguh mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. 是不是有人曾经这么对你们说：你真是真心跟随基督的人？ Saudara, apa artinya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati? 跟随全心全意跟随耶稣的人是什么意思呢？ Saudara, itu kembali lagi kepada sebuah peristiwa di mana Musa mengirim 12 pengintai, saudara. 这叫我们回顾，当约书亚和加勒和其他的社会探子的时候， Saudara, Musa pernah mengirim 12 pengintai, 10-nya tidak diketahui namanya, tapi 2 nama yang diketahui adalah Yosua dan Kaleb. 摩西曾经选了12个探子，其他的社会我们不知道他的名字，但是其中2位就是约书亚和加勒。 10 pengintai itu ketika pulang melihat orang Kanaan yang besar-besar, tinggi, orang enak katanya. Mereka menjadi ketakutan dan mereka melihat diri mereka seperti belalang. 当这个10位的探子回来的时候，他们因为看到迦南地的巨人，以至于他们就觉得是很难，因为那些都是很大的人。 Laporan mereka membuat orang Israel itu tawar hati. 他们的报告以至于使以色列人的心消化了。 Tapi Kaleb memberikan sebuah laporan, di mana di laporan itu saudara dia tahu Tuhannya hebat, Tuhannya lebih dahsyat daripada orang-orang Kanaan. 但是加勒给的报告是另外一种不同的，他是告诉他们说，他们的上帝是那么的好，那么的全能。 Jadi mengikuti Tuhan itu dikontraskan, dibandingkan dengan orang-orang yang tawar hati. 以至于跟随神的人和那些心消化的人成了一个对比。 Saudara, apa yang bedanya antara 10 pengintai dengan 2 pengintai tadi? 10个探子和另外的2个探子有什么分别呢？ Mereka melihat masalah yang sama, bukan? 他们看到同样的事情， Mereka lihat ini ada orang-orang yang raksasa, mereka pasti nggak bisa menang. 他们看到那些巨人，他们知道他们打不过。 Itu kata 10 pengintai. 那是10个探子所说的话。 Yang Yosua dan Kaleb bilang, lihat yang sama besar, tapi mereka bilang apa? 耶稣亚和加勒也看到了那些巨人，但是他们说什么呢？ Mereka bilang kita akan kalahkan mereka. 他们说我们要打败那些巨人。 Saudara, masalahnya sama, tapi cara melihatnya yang berbeda. 他们面对的问题是同样的，但是他们的看法却不一样。 Saudara, orang yang tawar hati adalah orang yang hanya melihat masalah dan kemudian mengikuti kata hatinya. 一个心已经被消化的人，他对一个事情的看法，只是照做他心中所想的。 Orang yang sepenuh hati mengikut Tuhan adalah orang yang lihat masalah
tetapi kemudian dia tidak mengikuti kata hatinya, tapi dia mengikuti kata Tuhannya. 一个全心全意跟随神的人，他不会照做他的心所说的话，但是他会跟随他的神所说的。 Saudara, kalau mengikuti itu dari depan atau dari belakang? 就是跟随是从后面还是从前面？ Dari depan atau belakang? 是从后面还是前面？ Dari belakang bukan? 是从后面。 Tapi pastikan siapa yang di depan saudara. 但是你要认定是什么人在你的面前。 Yang di depan adalah Tuhan atau di depan adalah rasa takut kita. 在我们的前面是神，还是我们那害怕的心？ Saudara, kita dari Kaleb kita belajar bahwa pertama ketika seseorang yang mengikuti Tuhan maka ada keberanian pada saat mereka menghadapi masalah. 我们从加列的生平来看到，当一个人全心全意跟随主的时候，那么当他面临问题的时候，他心中有能力。 Tetapi orang yang tidak mengikut Tuhan pada saat berhadapan dengan masalah mereka menjadi tawar hati. 但是没有跟从神的人，当他们面临问题的时候，他们的心就消化了。 Nah, saya berikan ilustrasi seperti ini, saudara. 我做一个例子，好像这样， Itu di tengah ada air panas. 你们看到中间有热水， Orang yang tawar hati itu seperti es batu kalau ketemu air panas. 一个心已经消化的人，就好像冰块遇到热水， Apa yang terjadi? 会发生什么呢？ Es batu ketemu air panas, 冰块遇到热水 meleleh. 就融化了。 Tapi bagaimana kalau kopi bertemu dengan air panas? 但是如果咖啡遇到热水是怎么样呢？ Hauce. 很好喝。 Saudara, beda sekali, bukan? 这个是一个很大的分别。 Air panasnya sama. 那热水是同样的。 Kita mau seperti apa ketika bertemu air panas? Mau seperti es batu yang mencair atau kemudian seperti kopi yang kemudian larut di dalam air panas itu dan kemudian menimbulkan bau yang enak, minuman yang lezat untuk diminum. 我们要选择哪一个呢？我们要像冰块遇到热水的时候就融化了、化解了，或者我们要像咖啡遇到了热水，它就融化在热水当中，成了一个好喝的饮料。 Saudara yang nggak suka kopi, yang tidak minum kopi pun sepakat kalau kopi bertemu dengan air panas baunya harum. 我们没有喝咖啡的人也会说，如果咖啡遇到热水的时候，它的香味，它的味道很香。 Saudara, begitulah orang yang mengikuti Tuhan sepenuh hati. 这就是我们全心全意跟随主的人所会 Begitu 发生的。 dia berhadapan dengan masalah, saudara. 当他面临问题的时候， Orang-orang akan melihat bagaimana kehidupannya yang memuliakan nama Tuhan. Amin. 人们能够看到他的生命是那么的能够荣耀神。 Kadang Tuhan sengaja memberikan masalah dalam hidup kita supaya Tuhan tahu, orang lain tahu kualitas hidup dari hidup yang mengikuti Tuhan itu. Betul? 神特意在我们的生命当中给我们苦难，是因为让人看到我们到底信徒的质量、生活质量是什么样的。 Sebab itu respon dari firman Tuhan hari ini, masalah apa yang saudara hadapi? 因此，今天我们回应神的话，是要有什么的问题呢？ Biarlah dengan pertolongan Tuhan masalah itu akan menolong kita untuk memuliakan hidup Tuhan, hidup kita kepada Tuhan. Amin. 让神来帮助我们，使那个问题能够成为我们荣耀主的。 Yang kedua, saudara, orang yang mengikuti Tuhan itu akan mengalami pemeliharaan Tuhan. 第二，跟随神的人，他能够得做神的保养、保守。 So, perhatikan ayat yang ke-10. 可以注意到第10节。 Dikatakan, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman Tuhan itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. 自从耶和华对摩西说这话的时候，耶和华照他所应许的，使我存活只45年。期间，以色列人在旷野行走。看啊，现今我85岁了。 Saudara, kalimat sesungguhnya Tuhan telah memelihara itu bisa juga diartikan Tuhan telah menyebabkan aku hidup, atau Tuhan yang menjaga aku tetap hidup. 神兼顾我们，其他的意思可以这么翻译说，因为神使我能够存活。 Saudara,
Kaleb sadar sekali bahwa dia hidup bukan karena gaya hidupnya. 加勒知觉到他能够活着，不是因为他的生活方式， Dia tetap hidup itu bukan karena dia bisa mengatur makannya dengan baik. 他能够依然生活着，不是因为他能够很好的安排他的饮食。 Dia tetap sehat, kakinya kuat bukan karena jalan pagi di Pasir Kaliki. 他依然健康，他的脚还是很有力，不是因为他晨运， Atau seperti Koapin di Gor Pajajaran. 或者好像我们的主领人他在百家家晨运。 Saudara, Kaleb sadar bukan karena gaya hidupnya, karena dia sering olahraga, maka dia tetap hidup. 加勒能够醒悟到，他不是因为他时常去做运动而让他可以存活， Karena dari ribuan orang yang keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan itu hanya 2 yang hidup. 因为从埃及出来的众人，只有留下2个人仍然存活， Yosua dan Kaleb. 就是耶稣亚和加勒。 Kalau bukan intervensi Allah, kalau bukan karena pemeliharaan Allah, mereka sama seperti teman-temannya yang lain yang sudah meninggal dunia di tengah perjalanan. 若不是神的参与，不是神的眷顾，那么他们2个也好像其他的人一样。 Saudara, dari tadi yang saya bilang, dari 5 detik ada 9 sampai 10 orang yang meninggal dunia hari ini. 好像刚才我所说的，5分钟里面，世界上有9到10位的人过世， 5 detik, saudara. 只有5分钟。 10 orang meninggal dunia. 5秒钟有10个人过世。 Kalau hari ini kita masih bisa hidup, itu bukan karena kita sehat, kita kuat, kita jaga badan kita, itu karena pemeliharaan Allah. Amin. 若是我们今天依然活着，不是因为我们时常做运动或者可以保养自己，但是那都是神的眷顾， Tuhan yang secara aktif menjaga hidup kita. 神主动来保养我们的生活。 Lalu pertanyaannya begini, kalau Tuhan kasih hidup sampai hari ini untuk apa? 问题是说，若是神给我们存留到至今，是为了什么呢？ Tuhan itu memelihara Kaleb untuk sebuah tujuan. Saudara. 神来抚养加勒是为了一个目的。 Tuhan tidak hanya menjaga Kaleb tetap hidup, tapi Tuhan menjaganya tetap kuat dan vital selama 45 tahun itu karena ada tujuannya. 神不但保养眷顾加勒，使他仍然活着，但是他能够眷顾加勒依然强壮的生活。 Saudara, apa tujuan dari kehidupan saudara? 他的目的是什么呢？ Kalau Tuhan memelihara Kaleb, kita tanya tujuan Tuhan untuk Kaleb apa? 如果神眷顾加勒，那么神到底有什么目的？ Ini saudara, 这样， di ayat 12. 在第12节， Pada waktu dia berusia 85 tahun, 当他85岁的时候， Kaleb tidak meminta untuk istirahat. 他没有要求神让他休息。 Waktu dia masuk tanah Kanaan, dia tidak bilang kepada Yosua, Yosua, kasih aku istirahat. 当他进入迦南地的时候，他没有告诉耶稣亚说：“耶稣亚呀，你让我休息吧。” Tapi dia bilang, Yosua kasih aku gunung itu, kasih orang-orang raksasa itu. 但是他对耶稣亚说：“耶稣亚，你给我那个山地，你给我那个有巨人的山地。” Dia tidak minta pensiun, saudara. 他不想退休， Dia minta tantangan yang besar. 他反而去要求那个更大的挑战。 Saudara, di dalam kekristenan, dalam kerajaan Allah, kita tidak mengenal usia pensiun. 在基督徒里，在天国当中，没有说退休的年岁。 Saya tidak bilang soal masalah pekerjaan, saudara ya. 我们不是说到工作方面的事， Yang saya sebutkan di dalam kerajaan Allah. 我所说的是在神的天国里， Atau di dalam pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengabarkan kasih-Nya. 或是神交给我们的工作，就是要来传福音的工作， Tidak mengenal pensiun. 是没有退休这个字。 Saudara, finishing well bukan berarti mati dengan nyaman di kursi goyang. 能够有良好的终点，并不是表示说我们能够很悠闲的躺在摇椅上过世。 Saudara, finishing well itu berarti kita memiliki semangat, memiliki roh Allah
untuk tetap berkarya bekerja bagi Tuhan. Amin, 完 saudara. 美的终点就是说，我们仍然拥有一个日程的心来传播神的话。 Kaleb menunjukkan kepada kita apa itu finishing well. 加勒已经告诉了我们什么叫做完美的终点， Tapi Yesus Kristus itu memberi kita kuasa untuk bisa finishing well. 但是耶稣基督赐给我们能力、权柄，使我们能够去做到怎样的完美的终点。 Saudara, waktu saya merenungkan ini, saya berpikir begini. 弟兄姐妹，当我想到这一点的时候，我怎么想？ Kalau saya Tuhan kasih sampai usia 85 tahun, 若是神给我85岁的年纪， kira-kira saya mau buat apa? 那么我可能要做些什么呢？ Saudara, sebagian besar mungkin kita tidak tahu mau buat apa-apa. 有些大部分的人可能不知道我们到底要做些什么。 Saudara, Billy Graham, seorang pengkhotbah yang besar di dunia ini, saudara. 科贝里牧师他是一个很大的传教师， Di umur 92 tahun dia menulis sebuah buku. 他在92岁的时候写了一本书， Judulnya Nearing Home, mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada rumah. 他的题目就是说，要靠近我们的家， Makin dekat dengan sorga. 越靠近天堂。 Saudara, dia tulis, dia bilang, percayalah kepada saya, hidup sampai umur segini itu nggak gampang. 他说，相信我吧，能够活到至今，并不是很简单的事。 Tapi saya berpikir orang ini hebat, umur 92 tahun masih tulis buku, saudara. 但是我说，这个人实在很伟大，他已经活到92岁，还能够著一本书。 Lalu kalau saya tidak salah umur 93 tahun kemudian dia meninggal dunia. 然后berapa？ Umur 93 tahun. 哦，他93岁的时候就离世了。 Saudara, kalau kita bicara kalau Kaleb itu kemudian punya gunung yang perlu ditaklukkan, ada orang enak yang raksasa itu perlu ditaklukkan, mungkin saudara kita tidak seperti itu. 若是加列他有了那个要享福的山地，要那个享福有巨人的山地，可能我们不是这样。 Gunung kita adalah mendoakan generasi penerus, amin. 我们的山地就是为我们的后代人祷告， Supaya cucu-cucu keturunan yang berikutnya tidak meninggalkan Tuhan. 使得我们的儿孙们以后不会离弃上帝。 Mungkin gunung yang saudara perlu taklukkan adalah membimbing satu orang muda di gereja ini untuk tetap tekun melayani Tuhan. 可能我们面临的上帝就是说，我们要带领一个年轻人，要始终都要信靠跟随主。 Mungkin gunung yang perlu Anda taklukkan adalah menjadi pendoa syafaat di gereja ini. 可能你认为你的很难的上帝就是要成为一个代祷者。 Saudara, jangan minta lembah kenyamanan, tapi mintalah sebuah gunung tujuan untuk dikerjakan. 不要去要求那个一个很好的深谷，但是要去追求一个上帝。 Saudara, kalau saya perhatikan ada pasangan-pasangan muda yang mempunyai anak-anak masih kecil. 当我注意到有些年轻人，他们拥有比较小的孩子们的时候， Bagaimana hidup mereka? 他们的生活怎么样呢？ Sibuk kerja bukan? 他们群里工作， Anak-anak titip sama siapa? 他们的孩子们寄放在哪里呢？ Titip sama Popo, sama kungkungnya. 他们寄放在婆婆公公那边。 Saudara, itu kesempatan emas buat Popo, buat kungkung cerita tentang Tuhan Yesus. 这是一个金色的机会，让我们能够向他们传耶稣的事。 Itu saatnya Popo kungkung boleh tumpang tangan buat cucu-cucu ini satu hari Tuhan pakai hidup mereka. Amin. 这个是最好的时刻，让婆婆公公能够按手在孙子们的头上，让耶稣以后使用他们。 Bisa jadi satu hari ada cucu saudara yang satu hari bisa berdiri di tempat ini, saudara. 也有可能有一天，你们的孙子可以站立在这个台上， Dan dia akan cerita
Saudara, saya punya panggilan untuk melayani Tuhan, itu karena ada kungkung saya yang doakan saya setiap hari. 可能他会说：“弟兄姐妹们，我能够站在这里，为主工作，是因为有我的公公来按手祝福我。 Ada popo saya yang membimbing saya untuk kemudian kenal Tuhan Yesus. 有我的婆婆能够引领我认识主耶稣， Bukankah itu sesuatu yang indah, saudara? 那不是一件很美好的事吗？ Itu namanya finishing well. 那就是表示是完美的终点。 Saudara, Kaleb itu orang biasa, saudara. 加勒只是一个普通的人， Tetapi dia menjadi teladan dalam hidupnya mengikuti Tuhan sepanjang hidup. 但是他成为跟随主耶稣的榜样。 Dan itu tidak dia jalani saja pada waktu dia muda, tetapi setelah 45 tahun dia tetap kemudian mengikuti Tuhan. 他不是单单年轻的时候跟随主，但是他45年以后，他仍然跟随上帝。 Dan dia menjadi contoh bahwa ketika mengikuti Tuhan bukan karena jalannya mulus, tapi mengikuti Tuhan ada masalah dan justru dengan itu dia memuliakan nama Tuhan. 他给我们榜样，说他因为跟随上帝的时候，并不是他走一个直路，但是他也是走过那些弯曲的路。 Saudara, apa yang dilakukan oleh Kaleb mengarahkan kita kepada Kristus? 加勒是怎么样来引领我们向着耶稣呢？ Kalau Kaleb berjalan menuju gunung Hebron, maka Yesus itu berjalan menuju Golgota. 若是加勒他是走向黑门的话，那主耶稣基督是走向那个哥克大。 Yesus berjalan menuju Golgota tidak hanya menjadi teladan, tetapi dia menjadi pribadi yang kemudian menyelamatkan kita yang berdosa. 耶稣走向哥克他，不是单单成为一个榜样，但是他成为一个救赎主。 Dia taklukkan Golgota dengan kebangkitannya. 他用他的复活，已经降服了哥克他， Sehingga kita yang percaya kemudian mendapatkan keselamatan, saudara. 以至于我们信靠他的能够得蒙拯救。 Saudara, Kaleb menunjukkan kepada kita apa itu finishing well. 加列已经向我们展示了什么叫做完美的终 Tetapi 点。 Yesus Kristus memberi kita kuasa untuk bisa finishing well. 但是耶稣基督赐给我们权利，使我们能够去完美的。 Saudara, bagi murid Kristus, finishing well bukanlah tentang hidup yang berlimpah harta. 成为基督门徒，能够完美的做到完美的终点，并不是一个很容易的。 Tetapi tentang hidup yang setia sepenuh hati mengikuti Allah apapun tantangan dan masalah. 不是一个安逸的生活，但是是一个能够坚持到底、忠心到底的对主忠心到底的生活。 Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di dunia di luar, di sana terus kemudian bertanya kepada kita, apa yang sudah kamu capai? 主内所爱的弟兄姐妹们，在外面那些世界的人是问说：你到底能够成就到哪里？ Berapa banyak yang sudah kamu kumpulkan? 你已经储蓄了多少多？ Berapa banyak yang kamu bisa tinggalkan buat anak cucumu? 你能够留给你的子孙们什么遗产呢？ Dan mungkin di usia yang senja, pertanyaan-pertanyaan itu membuat kita kecil hati, saudara. 可能在我们这晚年的生活当中，这些问题都能够使我们的心消化了。 Tapi hari ini Tuhan mengajukan pertanyaan yang berbeda, saudara. 但是今天神对我们提出的问题是不一样的。 Tuhan tidak bertanya seberapa sukses karirmu, 神没有问我们你的事业有多成就， tapi Tuhan bertanya seberapa setia engkau mengikuti aku dengan segenap hati. 但是神问我们说：你到底有多忠心来跟随我？ Tuhan tidak bertanya seberapa kuat fisikmu, 神没有问我们说到底你的体质有多强壮， tetapi Tuhan bertanya, apakah hari ini saudara masih punya gairah untuk melayani Tuhan? 但是神问我们说：你知道今天还是有热忱的心为主工作吗？ Mungkin saudara pagi ini kalau melihat ke belakang 50, 60, 70 tahun yang lalu, saudara. 就是今天你向后看50、60年前， Mungkin ada banyak penyesalan. 可能你会有许多的后悔的事， Mungkin Anda merasa gagal menurut ukuran dunia. 可能你认为你失败了，那是照做世俗的眼光。 Saudara, kabar baiknya Tuhan tidak memakai standar dunia, ukuran dunia. 但是好消息的是，神并不是用世界的眼光。 Dan kabar baiknya lagi, garis akhir itu, garis finish itu belum tiba hari ini. 但是更好的消息就是说，那个终点今天还没有达到。 Anda masih di sini, saya masih di sini, dan kita masih bernafas.
我在这里，你们也在这里，我们还在呼吸着。 Itu artinya Tuhan belum selesai dengan kita. 那表示说，神在我们的生命中还没有结束， Itu artinya masih ada kesempatan untuk finishing well. 那就表示说，我们还有机会可以做到完美的终点。 Seperti sebuah lagu, saudara. 就如一首诗歌， Hidup ini adalah kesempatan. 这个生活是一个机会。 Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup Ini harus jadi berkat. Seberapapun usia kita, saudara, 我们无论有多大的年纪， masih ada kesempatan untuk finishing well. 仍然我们有机会可以做到完美的终点。 Mari terus semangat melayani Tuhan. Amin. 让我们不断的来侍奉主，阿门。 Kita berdoa. 让我们进入祷告。 Secara fisik bisa saja kami lemah, Tuhan. 神啊，按照我们的体质，我们是软弱的， Tapi firman-Mu hari ini menguatkan kami. 但是你的话语今天来，使我们能够坚定。 Firman-Mu menolong kami 你的话语帮助我们， untuk terus bersandar kepada Engkau. 让我们始终都要依靠你， Karena Engkaulah yang memelihara hidup kami, ya Tuhan. 因为是你来兼顾我们的生活。 Kami kuat, kami bisa terus bernapas sampai hari ini bukan kuat gagah kami. 我们今天能够仍然呼吸，并不是因为我们的自己的有能 Bukan 力， karena kami lebih beruntung, lebih hoki daripada yang lain. 不是因为我们比别人有幸， Tapi karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. 但是这都是因为主你对我们的兼顾。 Sebab itu Tuhan Yesus tolong kami semua. 因此，主耶稣求帮助我们每一个人。 Selagi masih ada nafas hidup, selagi masih jantung ini berdenyut, 当我们还在呼吸，我们的心脏还在跳动的时候， biarlah hidup kami memuliakan Tuhan, biarlah hidup kami melayani-Mu. 让我们的生命能够来侍奉你，让我们能够荣耀你。 Dan pakailah hidup kami Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. 求主使用我们的生命，使我们能够令人归主。 Pakailah hidup kami membawa anak cucu kami untuk menjadi murid Kristus. 求使用我们，让我们带领我们的子孙们成为基督门徒。 Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. 我们为你的话语